akhir sekali political will, kemampuan untuk mereka nak mengubah ataupun nak melaksanakan. Bukan dia orang tak tahu. Muhyiddin Yassin tahu, daripada zaman Najib Tun Razak pun tahu, zaman Mahathir 2.0 pun tahu, Muhyiddin Yassin pun tahu, Ismail Sabri pun tahu, penyesaran subsidi perlu dilakukan. Subsidi ini perlu disasarkan. That is why kenapa Datuk Seri Najib hari itu, kalau ingat lagi, sebelum PH memerintah, dia menghapuskan subsidi. Subsidi diesel dihapuskan, subsidi RON 95-97 dihapuskan. Kerana pada masa itu, dia tahu, dia realise, tolak tepilah 1MDB tu, dia realise bahawa negara tak mampu untuk nak bayar subsidi setiap tahun dah. Kita dah tak mampu, tuan-tuan. Kerana subsidi ni semakin bertambah. Dan bila harga dunia, minyak dunia fluctuate, dia naik turun, kerajaan kena tanggung kos tersebut. So bila kerajaan tanggung kos tersebut, dia ada opportunity cost. Bila kita masuk duit ke dalam subsidi untuk bagi minyak yang akhirnya banyaknya pergi ke tempat yang tidak sepatutnya, kita hilang opportunity untuk kita nak baiki sekolah, kita nak improvekan kesihatan KKM ataupun perubatan di dalam negara kita, R&D dan sebagainya. So kita tengok universiti tempatan swasta, universiti awam, funding research mereka tak besar. Kerana apa? Duit itu tadi. Sekolah-sekolah banyak terabai, infrastruktur banyak terabai. In fact, kita punya internet pun banyak yang tak boleh disettle pada waktu itu, dan terbukti masa PKP kita nampak pada tahun 2020 bagaimana keadaan infrastruktur internet di negara kita ni sebenarnya sangat lemah. Banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah dengan baik pun kerana semua nak mengharapkan kepada online, dan online itu pun tak mencapai yang sepatutnya. So realizing all that, menyedari perkara itu, maka ini dah antara perkara yang kerajaan kena fikirkan. And this is where PMX datang dengan solutions. Not a perfect solution, but solutions. Tetapi dalam pada dia membawa kepada solution tersebut, dia ada satu lagi perangai pembangkang. Pembangkang, bila PMX datang dengan solution, tak ada masalah untuk mereka mengkritik. That is okay. Nak kritik, nak bidas, nak tak bersetuju dengan polisi, that is fine. Itu tak ada masalah. Isu dia orang tak bidas polisi, dia orang tak bidas keputusan yang dibuat PMS. Sebaliknya, dia bawa cerita yang tak ada kena-mengena dengan pembangunan negara. Dia bawa cerita PMX ni lewat bekas banduan. Lepas tu dia kata sekarang ini Black Rock sekarang ni buat macam ni macam tu. Lepas itu sekarang ini dia Dajjal, cerita Dajjal. Apa kena-mengena benda itu kepada pembangunan negara? Saya ulaskan tadi bahawa pembangunan politik adalah seni, adalah sains, ilmu untuk mengatur negara dan mengatur manusia di dalam negara. Apa kena-mengena benda itu dengan pembangunan negara ni? Nah, kenapa mereka bawa benda ni, tuan-tuan? Kerana mereka tidak ada modal. Mereka tak ada modal dah nak jual kepada rakyat dah. Now, semakin PMX ni semakin baik, pemerintahan semakin bagus, ekonomi semakin rancak, pelaburan semakin banyak, rakyat berbelanja semakin bagus. Bayangkan kalau tahun ini, announcement tahun depan, defisit semakin turun. By 2026-27, hutang negara semakin berkurangan. Impact pada siapa, tuan-tuan? Impact pada PMX. Impact yang baik lah. Impact negatif kepada pembangkang. Akhirnya mereka tak jadi pembangkang yang baik. Rakyat dah mula nampak bodohnya pembangkang ni. Takkan benda macam tu pun tak boleh fikir. So, saya nasihat kepada pembangkang, now be objective. Be objective, lihat kepada polisi, kritik polisi. Saya lebih suka pembangkang kritik polisi. Saya ambil contoh. Ini mungkin ada setuju tak setuju, tak ada masalah. RUU Mufti Wilayah. Kan RUU Mufti Wilayah ini walaupun tak berkaitan dengan negara-negara, tetapi dia berkaitan dengan negara jugalah, pentadbiran kan, yang mengatakan bahawa dia nak buatkan RUU hanya akidah, hanya Asy'ariyah Maturidiyah. Mazhab pun Syafi'i tapi tidak melupakan yang lain. Contoh. Yang ini dibantah oleh Hadi Awang. Hadi Awang antara yang membantah RUU Mufti Wilayah. So dalam perkara ini saya tak ada masalah. Yes, bagus. Kenapa dia membantah? Dinyatakan hujah dia macam ni. So itulah dia kaedah yang betul. Walaupun kita menganjing dia lah kan. Kau nak bercakap tentang Islam, tapi kenapa RUU untuk memperkasakan mufti
Kau tak apalah, itu kita sentimen kita main dengan dia. Tetapi macam tu yang kita nak. Kita nak dia berhujah atas dasar kenapa. Ini tak, saya tengok pembangkang ni dah lah yang Hadi Awang ni jenis susah nak datang parlimen. Tak apalah, saya dengar sebab kesihatan dia kan. Dia ni on kesihatan dah, wallahualam betul atau tidak lah. Tapi dengan cerita memang betul lah, dia tak apa-apa nak sihat sekarang ni. Tak apalah, bukanlah kata tak apa, tapi yalah, bagi saya serahlah pada orang lain kan jawatan tu. Next term maksudnya Haji Hadi tak payah bertanding lagi lah. Now, balik pada cerita kita tadi. Dan datang Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan ada pernah dengar tak apakah kritikan Muhyiddin Yassin terhadap polisi negara? Esok hari inilah Muhyiddin Yassin akan didakwa di bawah akta hasutan. Apa yang dia bawa? Dia kata, dalam ceramah, sebenarnya saya yang ada majoriti. Saya ada 115 SD. Saya dah serahkan kepada istana. Istana dah terima. Masa saya lah saya jadi Perdana Menteri. Dia kata macam tu. Dan saya dengar debat on dengan kawan saya kan, Eddie kan. Dia kata, dah diserahkan kepada istana. Maksudnya dah terima lah. Apa kebanggaan. Dah diserah, belum tentu terima bang. Ni saya nak cerita, betul lah Eddie cakap tu. Dah diserah, belum tentu terima. Serah, belum tentu terima. Terima ni lain, serah tu dia dah dapat. Tapi adakah dah terima terma itu? Tidak semestinya. Contoh, kita ada kontrak. Dan saya ada terma saya pun menyatakan terma saya hantar pada email awak. Awak pun dapat email tu. Just because awak dah baca dan dapat email tu, adakah awak dah bersetuju dengan kontrak itu? Belum. Awak baca, ni terma ni macam tak betul ni, boleh betulkan balik tak? Contoh. Jadi kena betulkan balik. Kan bila dah betulkan balik, awak pun tak setuju. Timbal balik. Last kita dua sign. Masa kita sign itulah, itu persetujuan. So dalam kes itu Muhyiddin Yassin tak ada persetujuan lagi. Terima, dia hantar SD, Sultan dah terima, Agong dah terima, Agong dah dapat, tapi belum terima. Dia terima mendapat, bukan terima bersetuju. Dia beza. Dan tidak ada di dalam perlembagaan mengatakan bahawa Agong kena automatik setuju hanya kerana melihat 115. Mak kata Zahid lah, memang ada 115. Kita tak kata ada dia orang argue. Kalau sekiranya 10 itu palsu, Muhyiddin Yassin boleh dipenjarakan kerana mengemukakan SD palsu. Siapa kata 10 itu SD palsu? Saya sendiri pun tak pernah claim SD palsu. Tetapi apa yang kita kata, 10 itu SD yang disign 2-3 kali. Ada seorang yang menandatangani 2-3 SD. Dia bukan palsu, dia cuma setuju pada semua orang. Adakah salah? Tak. Tak salah. Dia bukan memalsukan SD, dia cuma menandatangani 2-3 SD. Dan itu yang berlaku pada 10 orang itu. Dalam pada dia sokong Muhyiddin Yassin, dia juga sokong Barisan Nasional. So kita kena faham benda itu. Jadi disebabkan dia mempertikaikan itu, maka dia pun dikatakan sebagai menghasut lah, dia letakkan di bawah atas. Okey, keluar berita hari ini juga, Bersatu tidak bersetuju dengan menggunakan akta hasutan untuk mengenakan Muhyiddin Yassin. Bersatu kata dia tak setuju dah. Saya didakwa di bawah akta hasutan sewaktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Kenapa pada masa itu Bersatu tak kata apa? Sebab apa? Sebab bukan kena pada orang dia kan, kena pada Marhain, rakyat Marhain macam saya ni yang cuba untuk menghalang kerajaan kejam macam kerajaan gagal Muhyiddin Yassin tu. Rakyat Marhain macam ni, dia nak tutup mulut lah. Tapi bila kena pada dia, itu saya kata dalam Facebook saya kan, saya kata dulu masa kau berkuasa, kau tangkap aku. Sekarang ini engkau kena tangkap di bawah akta yang sama. Karma is bitch. Kan, pembalasan itu bukan kat akhirat, kat dunia kita dah kena, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya saya, istana tak buat laporan polis lah. Ini istana buat laporan polis, tuan-tuan. Kan, istana buat laporan polis. Tapi tak apalah. Kan, Muhyiddin Yassin, welcome to the world, welcome to the jungle, welcome to the jungle. Dan hari ni ada 7 orang lawyer sanggup untuk nak jadi lawyer dia. Tak boleh, biarlah. Tak pula, kalau nak jadi lawyer dia silakan. Tapi poin saya nak bawa adalah ni, tuan-tuan, dia bukan masalah akta hasutan tak ada hasutan. Saya pun memang against akta hasutan pun. Kesian Ustaz Wan G kena dakwa akta hasutan.
Kita beria-ia nak menghapuskan Harta Sultan, tapi sampai sekarang tak dihapuskan. Well, that's beside the story lah. Tetapi, undang-undang ada kat situ, kita gunakan undang-undang apa yang ada. Kan, Sanusi pun kena. Sanusi lagi teruk. Dia duduk petikaikan, wahai Menteri Besar Cokiang, siapa yang lantik? Ambil. Sultan Selangor tu buat laporan polis terhadap beliau. Ambil. Kan, dua pemimpin Perikatan Nasional. Istana buat laporan polis pada mereka, tuan-tuan. Yang ini di manakah dia semboyan-semboyan? Di manakah dia pejuang-pejuang Melayu Islam yang mempertahankan raja? Di mana mereka sekarang? Kenapa tak ada seorang pun shaking kepada Muhyiddin Yassin dan juga kepada Sanusi ni? Saya tengok geng-geng PAS yang duk mempertahankan PAS. Mana dia orang? Yang duk berdebat dengan Pak Yus DRT tu kan, Pak Yus DRT kan, geng-geng Tok Singa dan sebagainya. Di mana mereka dalam isu Muhyiddin Yassin dan juga isu Sanusi? Di mana mereka? Kenapa senyap, langsung senyap? Saya tak marah Tok Singa, jangan tak ambil hati Tok Singa. Cuma be fair lah. Kalau dengan Pak Yus yang kata BABI kepada Ustaz Zaidrus tu kamu nak melenting, kamu tahu tak, lagi besar dan tinggi darjat, apa orang kata, bukanlah tinggi darjat daripada segi amalan, tapi kedudukan tu lagi tinggi, raja-raja dan sultan kita tu, kenapa kamu berdiam diri? Tapi Pak Yus dah jelaskan, dia kata kan, dia dah jelaskan. Tapi itulah tuan-tuan, this is what politics is all about. This is what kita sepatutnya dalam isu dan dalam keadaan ini, kita nak membetulkan negara. Kita nak bawa negara ke arah yang betul. Dan sebagai pembangkang, bagi saya, pembangkang kena memain peranan sangat proaktif dalam meneliti setiap cadangan kerajaan. Adakah cadangan itu betul? Bagaimana polisinya? Apakah pembentangan white papernya telah dipersetujui? Bahaskan yang itu. Bab-bab picisan-picisan ni tak payah letak tepi. Dan saya nak argue, tuan-tuan nak mempertikaikan keislaman negara ini. Kenapa? Kan? Saya dengar Amanat Haji Hadi balik kan. Saya dengar balik Amanat Haji Hadi tu. Kamu boleh Google lah. Amanat Haji Hadi tu antara lain mengatakan bahawa kita menentang UMNO bukan kerana dia UMNO, kerana dia menegakkan perlembagaan penjajah, undang-undang penjajah, dia kata. Lepas tu bila saya terfikir balik, dia menegakkan perlembagaan penjajah, undang-undang penjajah. Saya bertanya, kalau perlembagaan kita ni perlembagaan penjajah, habis perlembagaan macam mana yang Hadi nak bawa? Saya nak bawa perlembagaan Islam. Apa itu perlembagaan Islam? Itulah masalahnya kita ni, tuan-tuan. Ni saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu konotasi ni kena buang. Sebenarnya, selain daripada ibadah khusus, sembahyang, puasa, selain daripada ibadah dan akidah ni ialah kepercayaan kepada Allah, rukun iman dan sebagainya. Selain daripada dua ini, sebenarnya tidak ada acuan khusus kepada bagaimana negara nak ditadbir. Politik ni tidak ada acuan khusus. Nabi SAW meninggalkan panduan. Dia ada dia punya panduan dia. Bagaimana mentadbir? Bagaimana mentadbir? Bentuk macam mana? Sistem macam mana? Terpulang kepada kita sebenarnya. Itu ijtihad kita. Sebab itu bila orang kata kita akan buat perlembagaan sebagaimana Piagam Madinah. Tuan-tuan, daripada zaman selepas Rasulullah wafat, pada zaman Abu Bakar sampai ke zaman Khalifah terakhir Osman, siapa yang buat negara mengikut Piagam Madinah? 1000 lebih tahun. Siapa yang buat negara mengikut Piagam Madinah? Mereka mengambil Piagam Madinah ni adalah panduan. Bagaimana cara kita nak membentuk perlembagaan? Perlembagaan ni ada dua. Dia ada written, unwritten. Madinah dia adalah antara perlembagaan bertulis yang awal lah. Saya tak kata pertama. Yang pertama mungkin Magna Carta. Itu cerita lain. Tetapi itu menjadi panduan bagaimana kita nak membentuk negara. Sebab Rasulullah tahu negara ni berbeza-beza. Dia ikut tempat, dia ikut masa, dia ikut bangsa, dia ikut kedudukan. Ada orang kata, takkan Allah tak tahu nak mentadbir manusia? Ya, Allah tahu. Sebab itu Allah bagi panduan. Selagi mana negara itu ditadbir mengikut acuan dan panduan yang tidak lari daripada acuan dan panduan, tidak ada masalah.
That's why saya kata bahawa PMX telah